Ada penjual yang bertanya saya, beliau ingin menjual rumah dan ingin membuat untung, kira-kira keuntungan penjualan rumah. Jadi, apa kos yang perlu dikeluarkan? Jawapan saya, jangan terkejut. Ya, ada kos yang perlu dikeluarkan oleh penjual dalam urusan jual beli hartanah. Hello guys, sekarang saya kongsikan 6 kos-kos yang perlu dikeluarkan oleh penjual dalam satu-satu urusan jual beli hartanah. So, yang pertama adalah kos ejen ataupun perunding hartanah yang berdaftar. Berapa tu? Kosnya adalah 3% daripada harga jual beli hartanah. Saya personally memang sangat menggalakkan pelantikan perunding ataupun ejen hartanah. Kenapa? Untuk memudahkan, melancarkan dan mempercepatkan penjualan hartanah kita tadi. Jadi untuk memudahkan, so lantiklah ejen ataupun perunding hartanah dan anda hanya perlu keluarkan 3% plus 6% GST daripada harga jual beli hartanah. So katakan penjual rasa mereka boleh jual hartanah mereka dengan cepat dan sendiri, kos tu bolehlah diabaikan. Kita dah lantik ejen hartanah, perunding hartanah dan pembeli pun dah ada. So now kita kena lantik peguam untuk mewakili pihak penjual. Jadi kos yang perlu dikeluarkan adalah bayaran guaman dan perbelanjaan hangus. Bahasa Inggerisnya legal fees and disbursement. Berapa pula legal fees and disbursement? Okey, sebenarnya bergantung kepada situasi hartanah kita tu sendiri. Contohnya, katakan kita masih ada hutang. So akan ada proses melepaskan gadaian yang perlu dibuat. Katakan pula rumah kita tu dah ada geran strata tapi pindah milik masih belum dibuat lagi dan pemaju tak izinkan pula direct transfer. Maknanya kita kena buat pula proses penyempurnaan pindah milik dan penyempurnaan gadaian. So itu ada lagi extra cost. Selain daripada bayaran guaman untuk proses jualan dan juga pindah milik, peguam-peguam boleh juga mengenakan bayaran guaman bagi proses-proses lain jika perlu. Contohnya bayaran melepaskan gadaian and then kos bayaran guaman untuk memohon kebenaran pindah milik daripada state authority, memfailkan cukai keuntungan harta tanah bagi pihak penjual, certified true copy, statutory declaration dan apa saja yang dibolehkan di dalam solicitors remuneration order. Cuma perlu diingat bahawa bayaran guaman untuk proses jual beli hartanah di Malaysia sudah pun ditetapkan oleh Solicitors Remuneration Order. Maknanya lawyer tak boleh nak naik-naikkan kos tu sesuka hati. So kita kena follow apa yang telah ditetapkan oleh Solicitors Remuneration Order. Jadi sebenarnya mahal atau tidak bayaran guaman dan perbelanjaan hangus yang perlu dibayar oleh penjual tu bergantung kepada situasi hartanah masing-masing. Yang ketiga, cukai keuntungan harta tanah. Cukai keuntungan harta tanah sebenarnya adalah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan hasil daripada penjualan rumah tersebut. Example, bagi individu warga negara Malaysia yang menjual rumah selepas 3 tahun daripada tarikh memiliki, cukai keuntungan harta tanah yang perlu dibayar adalah 30% daripada keuntungan. 4 tahun daripada tarikh memiliki adalah 20%, 5 tahun daripada tarikh memiliki hartanah adalah 15% dan selepas 5 tahun memiliki hartanah dan penjualan dibuat, cukai keuntungan yang perlu dibayar adalah 5%. Dalam kes di mana penjual tidak layak untuk mendapat apa-apa pengecualian yang telah pun ditetapkan oleh IRB ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri, ataupun di mana penjual tidak mahu mengambil kelayakan pengecualian cukai keuntungan harta tanah, di situ penjual perlu membayar cukai keuntungan harta tanah. Berapa kosnya adalah bergantung kepada berapa tahun pemilikan rumah tersebut sebelum penjualan dibuat. Hi, thank you for watching part 1, topik kos-kos yang perlu dikeluarkan oleh penjual dalam satu-satu urusan jual beli hartanah, dan nantikan part 2 untuk topik yang sama di posting yang akan datang. Bye.